Hai dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kamu sekali lagi akan bersama dengan cikgu dalam mata pelajaran Pendidikan Moral. Diharapkan semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan gembira selalu dan sentiasa bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini tajuk pelajaran kita masih sama seperti minggu lepas iaitu di unit 1 Perayaan Warga Sekolah. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih dalam lagi tajuk kita pada hari ini, ingin cikgu memberitahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir PDP, murid dapat yang pertama, menyatakan 3 kepentingan menerima dan menghormati perayaan warga sekolah dengan betul. Objektif yang kedua, menyatakan perasaan apabila menghormati perayaan lain. Dan objektif yang ketiga, mempamerkan sikap menghormati perayaan warga sekolah yang boleh dicontohi. Jadi, cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran yang telah cikgu tetapkan pada akhir pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kita minggu lepas, cikgu telah menerangkan beberapa contoh perayaan yang disambut oleh rakan-rakan dan guru-guru kamu. Contohnya, Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepawali, Tahun Baru Cina, Perayaan Gawai dan banyak lagi. Jadi, pada minggu ini, cikgu akan menerangkan beberapa perayaan lagi yang disambut oleh warga sekolah kita. Perayaan yang pertama ialah perayaan G-Spike. Perayaan ini juga dikenali sebagai perayaan Tahun Pai dan disambut oleh masyarakat orang asli. Perayaan G-Spike merupakan perayaan Tahun Baru bagi orang asli dan disambut pada setiap 31 hari bulan Disember. Kamu dapat lihat bagaimana masyarakat orang asli menyambut perayaan G-Spike melalui gambar yang telah cikgu sediakan. Perayaan yang seterusnya ialah perayaan Hari Wesak. Perayaan ini disambut oleh penganut agama Buddha. Perayaan Hari Wesak melambangkan kelahiran, pencerahan agung dan kewafatan Gautama Buddha. Pada perayaan Hari Wesak, penganut agama Buddha akan mengunjungi kuil, bersembahyang dan melepaskan merpati sebagai tanda membuat kebaikan. Selain itu, penganut agama Buddha juga akan memberi makan kepada orang miskin dan memberi sedekah kepada sami. Perayaan lain yang disambut oleh warga sekolah ialah perayaan Maulidur Rasul. Perayaan ini merupakan perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Antara amalan yang dilakukan ialah seperti berpuasa, perarakan, berselawat dan ceramah. Cikgu pasti kamu pasti pernah melihat rakan-rakan kamu menyambut Maulidur Rasul ketika di sekolah, bukan? Baiklah, perayaan yang seterusnya ialah perayaan Pongal. Perayaan ini merupakan perayaan untuk meraihkan musim menuai yang membawa kepada kekayaan. Ianya disambut oleh masyarakat Tamil. Pada perayaan Pongal, masyarakat Tamil akan memasak nasi manis yang dipanggil sebagai Pongal. Perayaan ini disambut selama 4 hari setiap tahun. Kamu dapat melihat bagaimana perayaan Maulidur Rasul dan perayaan Pongal disambut oleh rakan-rakan dan guru kamu melalui gambar ini. Baiklah, di sini cikgu ingin kamu fikirkan bagaimanakah cara kamu menghormati perayaan yang disambut oleh rakan-rakan dan guru kamu. Boleh kamu fikirkan?
Sebenarnya, terdapat beberapa cara untuk kamu menghormati perayaan yang disambut oleh guru dan rakan kamu. Antaranya ialah memberi ucapan selamat apabila perayaan tiba. Contohnya, apabila tibanya perayaan yang disambut oleh rakan-rakan atau guru kamu, kamu boleh memberikan ucapan seperti Selamat Hari Raya Aidilfitri ataupun Kongsi Fat Choi. Selain itu, kamu juga boleh menziarahi rakan-rakan dan guru-guru yang menyambut perayaan. Contohnya, apabila tiba Hari Raya Aidilfitri, kamu boleh pergi ke rumah guru kamu untuk menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri bersama-sama. Cara lain untuk menghormati perayaan guru-guru dan rakan-rakan kamu ialah dengan memberi kad ucapan ataupun memberi ucapan di media sosial. Pada zaman sekarang, selalunya pemberian kad ucapan adalah jarang-jarang kita lakukan. Sebaliknya, kita lebih banyak memberi ucapan di media sosial. Jadi, apabila tiba perayaan, kamu boleh mengambil peluang memberikan ucapan kepada rakan ataupun guru kamu melalui Facebook ataupun WhatsApp. Selain itu, kamu juga tidak boleh memburukkan perayaan orang lain. Contohnya dengan menyatakan perkara-perkara yang negatif mengenai sesuatu perayaan. Contohnya juga seperti kamu mengutuk ataupun mengejek pakaian yang dipakai oleh rakan kamu seperti tidak cantik. Akhir sekali, cara untuk kamu menghormati perayaan lain ialah dengan berpakaian sopan ketika menghadiri perayaan. Kamu perlulah memilih pakaian yang bersesuaian dengan perayaan yang disambut oleh rakan dan guru-guru kamu. Kamu dilarang untuk memakai pakaian yang mencolok mata dan memberikan ketidakselesaan kepada orang lain. Baiklah, kalau tadi kita telah lihat bagaimana caranya untuk kamu menghormati perayaan orang lain, jadi sekarang cikgu ingin kamu fikirkan pula mengapakah kita perlu menghormati amalan dan perayaan rakan dan guru-guru. Cuba kamu fikirkan. Sebenarnya, menghormati perayaan orang lain adalah sangat penting. Mengapa cikgu kata begitu? Kerana dengan menghormati orang lain, ia dapat membantu kita mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Maksudnya, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim walaupun kita berbeza agama dan juga kaum. Kepentingan lain ialah kita dapat memahami adat dan budaya masing-masing. Jadi, kita dapat menghormati perayaan orang lain bila kita dapat memahami adat dan budaya mereka. Kepentingan untuk menghormati perayaan lain juga ialah untuk berkongsi kegembiraan dengan rakan dan guru-guru. Kepentingan lain ialah kita dapat mempelajari adat dan budaya rakan lain yang berlainan perayaan. Contohnya, kita dapat mempelajari makanan sesuatu kaum apabila tiba perayaan. Kita juga dapat mengetahui amalan yang mereka lakukan pada hari perayaan. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan perasaan saling menghormati dan toleransi terhadap perbezaan yang wujud dalam kalangan rakan dan guru. Walaupun kita berbeza agama, kita berbeza perayaan, berbeza kaum, tetapi apabila kita dapat menghormati perayaan orang lain, jadi ia akan mewujudkan perasaan toleransi, kerjasama dalam kalangan rakan-rakan dan guru-guru. Baiklah, sekarang cikgu ingin kita sama-sama bincangkan mengenai situasi yang cikgu paparkan ini.
Apakah yang kamu lakukan sekiranya rakan kamu sedang berpuasa? Ya, kamu tidak boleh makan atau minum di hadapan rakan yang sedang berpuasa. Ini adalah salah satu cara kamu menghormati rakan kamu yang sedang berpuasa. Baiklah, situasi yang seterusnya ialah apakah perasaan kamu apabila dapat menghasilkan dan memberi kad ucapan perayaan untuk rakan dan guru kamu? Ya, betul. Kamu pasti merasa sangat bangga dan gembira kerana dapat memberikan kad kepada rakan-rakan dan guru kamu. Pasti rakan-rakan dan guru-guru kamu juga sangat gembira dengan pemberian kamu itu. Baiklah, situasi terakhir yang akan kita bincangkan ialah bagaimanakah cara kamu menghormati rakan yang mengajak kamu menghadiri rumah terbuka sambutan Hari Deepawali. Apakah yang kamu lakukan? Ya, betul. Kamu menerima jemputan rakan kamu dan pergi ke rumahnya dengan berpakaian yang sopan dan tidak mencolok mata. Jangan seksi ya. Akhir sekali, ingin cikgu tegaskan bahawa sebenarnya terdapat banyak kebaikan yang akan kamu perolehi sekiranya kamu saling menghormati perayaan antara satu sama lain. Walaupun kamu menghormati perayaan orang lain, ini tidak bermaksud kamu melanggar kepercayaan amalan agama yang kamu anuti. Jadi, kita perlulah menghormati perayaan lain supaya kita dapat hidup harmoni, aman damai dan gembira dalam kalangan masyarakat yang berbilang agama dan budaya terutamanya di negara kita Malaysia. Menarik bukan? Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami bagaimana cara dan kepentingan untuk menghormati perayaan rakan-rakan dan guru-guru kamu. Sekian saja, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.